tahun 2023. Raja 11 menunjukkan gambar Raja Van dengan set semesta R Union S Union T. So kita ada 3 set lah RST. Diberi bilangan R intersect S ataupun R bersilang dengan S ni sama dengan bilangan T. So R bersilang dengan S union lah, sorry I salah. So ni U bergabung. So R bergabung dengan S. Yang ni lah. Kalau yang ni akan set gabung dengan set ni. Okay. Semua ni akan sama dengan set T. So set T ambil warna lain lah. Okay. So set T yang ni lah. So dia akan sama dengan yang ni. Okay. So dia sama macam mana? So maksudnya, okay padam yang ni. Tak nak confuse. So maksudnya yang warna kuning akan sama dengan yang warna hijau. Okay. So kalau macam tu, kita tulis macam ni. So, okay, sekejap nak pilih warna apa, biru lah. Okay. So maksudnya yang warna kuning tambah semua akan sama dengan yang warna hijau. Okay. So R union S ialah X tambah 15 tambah X tambah X kuasa 2 tambah 2X. Okay. Sama dengan bilangan T. So bilangan T ialah 2X tambah 50. Okay, so you akan dapat apa? 2, sini X tambah X ialah 2X. 2X tambah 2X akan dapat 4X. Tambah X kuasa 2 tambah 15. Sama dengan 2X tambah 50. So, X kuasa 2 tambah. So, kita ada 4X. Tolak 2X lah. Sebab 2X bawa ke kiri akan jadi negatif 2X. So, 4X tolak 2X akan dapat positif 2X. Tambah 15. Okay, so 15 tolak 50. Sebab 50 bawa ke kiri akan jadi negatif. So 15 tolak 50 kita akan dapat negatif 35. Okay, so kita dapat sini ialah X kuasa 2 tambah 2X tolak 35 sama dengan kosong. Kita boleh cari nilai X. Okay, tekan kalkulator saja. So, cari nilai X, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 35. So, kita akan dapat X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 7. So, kalau bilangan nombor, ada berapa nombor, kita akan kata negatif 7 lah. Okay, kita akan kata ada 5 nombor. Okay, so kita boleh ambil X sama dengan 5. Okay, so, kemudian kita boleh cari nilai S union T ataupun S bergabung dengan T. So in this case macam mana kita nak ambil yang gabungan? So S yang ni gabung dengan T. Okay. So S gabung dengan T, kita akan dapat warna apa? Orange. So S union T ialah X tambah X kuasa 2 tambah 2X tambah 50. Okay, berapa? So kita ada X tadi sama dengan 5. So 5 tambah 5 kuasa 2 ialah 25. Tambah 2 darab X ialah 10 tambah 50. So you akan dapat berapa? Sini 60 tambah dengan 30. You akan dapat 90 lah. Kan? So sini 30, sini 60. So dapat 60 tambah 30, 90. C. Alright, 32 yang manakah bukan tujuan pencukaian. Ini tengok. Untuk menstabilkan ekonomi, untuk mengurangkan pembelian barang atau perkhidmatan tertentu, membiayai projek pembangunan negara dan menambah tanggungan rakyat. So yang dua ni betul lah. Yang ni sepatutnya pencukaian bukan untuk menambah tanggungan kita. Okay, sepatutnya lah. D. Graf berpemberat dalam rajah 12 menunjukkan tempoh masa. So ini dalam minit. Ini diperlukan untuk sampai ke 5 destinasi PQRST. Al-Fatih berada di U. So dia dekat sini, U. Dan ingin berjumpa rakannya yang berada di R. R kat mana? Sini. Dia akan mengambil adiknya yang berada di T terlebih dahulu sebelum menuju ke rumah rakannya melalui jalan yang terpantas. Okay, so yang paling cepat lah. Hitung laju dalam kilometer per jam pemanduan Al-Fatih jika jarak keseluruhan yang dilalui ialah 250 km. Alright, so kita tahu mula-mula, okay, ni tempat pertama lah, okay, dekat U. Dan kita tahu akhirnya dia akan pergi dekat R.
Okay. So tengah-tengahnya dia akan singgah dekat T. So 1, 2, 3 yang terakhir. Tapi antara tiga, bukan tiga sebenarnya lah, dia akan tambah lagi lah sama ada S ataupun Q ataupun tu je lah sama ada S atau Q. Okay. So jalan yang terpantas. So ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, so I buat A lah. Kemungkinan A, kita boleh ambil daripada U, dia bergerak ke T. Kemudian dia boleh lalu S untuk sampai ke R. Ataupun kemungkinan kedua ataupun kemungkinan B, kita boleh mula daripada U, lepas tu dia stop sekejap dekat T, tapi dia pilih jalan Q untuk sampai ke R. Okay, so ada dua kemungkinan lah. So kita tengoklah masa yang dia ambil untuk sampai daripada U ke R melalui jalan S berapa. So yang ambil lah U ke T ialah 190 tambah TS ialah 63 tambah SR ialah 54 tambah tu je lah SR. Okay. So you akan dapat 190 tambah 63 tambah 54. So dia 307 minit. Jalan B, kalau kita ambil U ke T ialah 190 tambah TQ 50 tambah QR ialah 60. So ini ialah 300 minit. Okay, so kita tengoklah yang mana yang terpantas. Jalan B lah. Okay. Dan lajunya ialah kita ambil jarak bahagi masa 250 km bahagi dengan masanya ialah 300 minit. Tapi dia nak dalam unit kilometer per jam. Sebab tu ia akan bahagi dengan 60 untuk tukar daripada minit ke jam. So kita akan dapat 300 bahagi 60 dapat 5 jam. Okay, so 5 jam kita akan gunakan untuk ambil 250 bagi 5. So ia akan dapat lajunya ialah 50 km per jam. So laju ke slow? Ini makan angin lah. 50 ni. D. Okay, so kita apa ni? Khalid berusia 21 tahun, mula bekerja, menyerahkan matlamat kewangan jangka masa panjang pendek. Yang manakah matlamat kewangan tidak memenuhi konsep SMART. So SMART ni apa? So SMART ni semua adalah akronim untuk you punya pelan kewangan lah. Okay, semuanya dalam bahasa Inggeris. Okay, S adalah spesifik ataupun spesifik apa spesifik you fokus kepada satu, ada you tahu apa you nak lah, spesifik sangat, fokus benda apa you nak. M ialah measurable, boleh diukur. A ialah attainable, boleh dicapai. Okay. R ialah realistic. Okay. So realistic ni bukan angan-angan semata-mata lah, dia sama juga dengan boleh dicapai lah. Dan T ialah time bound, so ada masanya. So yang manakah yang bukan, yang tak memenuhi SMART? So kita tengok A, dia belikan susukan baharu, so ni spesifik, harga 200, so dia tahu dia nak beli, measurable lah, ada berapa harga dia, menyertai pertandingan bola sepak pada bulan hadapan, ada masa. Untuk B, kita ada 5,000, okay, measurable, wang pendahuluan membeli sebuah kereta baharu, okay, dia ada target dia, spesifik. Pada tahun depan, masa sebagai pengangkutan tempat kerja. C, dia simpan 10,000 untuk beli rumah banglo 2 tingkat. Tu je, dia tak ada masa. D, 1,005 beli telefon bimbit baru 6 bulan akan datang, ada masa. Sebab apa? Dia nak menggantikan telefon bimbit. Okay. So kita tengok yang tak ada masa, yang tak memenuhi SMART ialah C lah. Okay, 35. Rajah 13 menunjukkan titik-titik M, A, B, C, D dilukis pada satu sata kartis. Transformasi T ialah translasi. So kalau kita ada translasi, macam ni lah X, Y. So X ni ialah ke kiri ataupun ke kanan. Y ialah atas atau bawah. Okay. So kalau ke kiri dia akan jadi negatif, kalau ke kanan positif. Kalau atas jadi positif, kalau bawah negatif. Okay. So ini translasi. Kalau transformasi, R ialah putaran. Okay. Putaran 90 darjah arah jam. Titik asalan. Titik asalan ni adalah dia punya pusat putaran. Okay. So arah putaran ialah arah jam, dia punya sudut berapa? 90 darjah. Okay, so titik putaran dekat sini. Betul apa lagi? Pilih titik yang merupakan image bagi titik M di bawah transformasi TR. So kalau you ada transformasi gabungan TR, kita akan ambil yang belakang dulu. R dululah. Right. So kita nak cari image untuk M. So M ni adalah objek.
Okay. So untuk M, okay, I akan cuba lukis dengan sebaik mungkin lah. So kalau kita ada transformasi gabungan TR, kita ambil yang kedua dulu. Kita ambil R dulu. R dekat sini adalah putaran, titik asalan. So sini adalah pusat putaran. So kita ada objek. Daripada objek ni tarik ke titik putaran. Okay, I cuba yang terbaik lah. So tarik macam tu. Pastikan lurus lah. Lepas tu kita ambil sudut 90 darjah. You buat macam ada 4 kuadran. Macam tu kan. So maksud dia semua sama panjang lah. Sini 90, 90, 90, sini pun 90. Okay, you buat lah. Kalau you tengok ini akan jadi 90 darjah. Lebih kurang lah. Aku tak tahu. Macam tu lah. So you can dapat sini 90, 90. Okay. So daripada objek sini, dia akan berputar ikut arah jam ke sini 90 darjah. So daripada sini ke sini lah. Dia akan jatuh atas garis ni. So kat mana? So you tengoklah kalau daripada titik ni ke paksi X dia ada 1, 2, 3. Okay, daripada sini ke paksi Y kita ada 1, 2, 3. So sama jugalah. Dia ambil 3 unit kali 3 unit untuk ke pusat putaran. So daripada pusat putaran kira 3 unit. 1, 2, 3. Ke kanan dan 3 unit ke atas lah. 1, 2, 3. So ini adalah image perantaraan dia. Okay. Ini untuk transformasi R. Kemudian lepas dia dah berputar, kita baru tengok transformasi T. Baru tengok translasi. So ialah 2, 3. So dia akan bergerak 2 ke kanan. Okay. Dan negatif 3, 3 unit ke bawah. So sinilah. Okay. So ini adalah dia punya image untuk M. Sekejap padam tengok. Lebih clear sikit. Macam tu lah. Okay. So jawapan dia apa? Koordinat. Oh tak, dia tak tanya koordinat. So dia tanya mana je image dia. C lah. Okay, C. C. 36, Raja 14 menunjukkan satu bulatan unit sudut theta. Okay. Tentukan nilai tan theta. Okay, so ni bulatan unit. So bulatan unit you kena tahu. Ingat satu je. Bulatan unit jejari mesti satu unit. Okay. So bulatan ni apa? Bulatan yang ni. Okay. Ini titik tengah pusat putaran. Pusat bulatan. Okay. So jejari dia sinilah daripada pusat ke ukur lilit. Pusat ke ukur lilit. Pusat ke ukur lilit. Okay. Jejari dia ialah 1 untuk sebuah bulatan unit. Okay. Memang 1 unit dia punya jejari. Okay. Padam sikit. Dapatlah Okay. Kemudian tentukan nilai tan theta. So tan theta kita ada dia langkau sempadan 1, sempadan 2 dan juga sempadan pula kuadran. So dia melangkau kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 3. So dia berhenti dekat sini. Dia masuk kuadran 3 lah. So apa you kena buat is kita kena cari dia punya titik rujukan. Dia punya sudut rujukan. You kena cari dia punya sudut rujukan. Alright, so kita boleh cari dekat sini sudut rujukan dia, katakan alpha. Okay, so nanti kita boleh dapat alpha. Lepas dah dapat alpha, kita boleh cari theta menggunakan, so dekat atas ni sahaja ialah 180 darjah, tambahkan dengan alpha. Okay, so kita boleh buat macam tu lah untuk cari theta. So sekarang kita cari dulu theta. Okay, kalau keluarkan sini, you akan dapat sebuah segitiga. Okay, so macam ni lah. Kita ambil yang kuadran 3 sahaja. So sebuah segitiga daripada sini ke sini. Lebih kurang. Alright, so sini O. Okay, padam dulu lah bagi tak serabut sangat. Okay, macam tu. Alright. So, kita nak cari alpha dekat sini. So, sini alpha. Okay. Kalau sini titik dia, koordinat ialah negatif 0.8389 dan negatif 0.5446. Okay, so kita boleh dapat jarak panjang dan lebar lah, okay, untuk segitiga. So ini adalah koordinat X. So X ialah sini. So kita boleh dapat sini ialah dia punya panjang 0.8389 dan tinggi dia ialah paksi Y dekat sini lah, sini 0.5446. So ini adalah panjang dan lebar untuk sebuah segitiga yang kita keluarkan daripada bulatan unit ni.
Right, so okay, pergi. And then kita boleh carilah. Kita boleh terus cari dia punya tan alpha. Okay, so tan alpha, tan apa? Kita guna SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, so tan guna toa lah, opposite over adjacent. So opposite dia, daripada sudut alpha ni tarik nak panah ke depan. So opposite dia yang ni, iaitu garis yang bertentangan. Adjacent dia yang sini lah, A. Okay. So tan alpha sama dengan 0.5446 bahagi dengan 0.8389. Okay, so apa yang kita akan dapat? Macam mana nak cari theta? So kita boleh cari theta. Bukan cari theta, alpha. Kita boleh cari alpha sama dengan tan bawa ke kanan. So akan jadi shift tan ataupun tan songsang. Kemudian you ambil ni lah 0.5446 bahagi dengan 0.8389. So bila you bahagi dua tu, you akan dapat 0.6491 something. Jangan padam lagi. You just terus tekan calculator. Shift tan, answer. Shift tan jawapan tadi you dapat tu. Yang hasil bahagi tu. Kemudian tekan sama dengan. So you akan dapat alpha sama dengan 3. Alpha sama dengan 32.999. 3.9909. So you boleh bundahkan kepada alpha 33 darjah lah. Okay. Alright, so dah dapat alpha, sekarang kita boleh cari theta lah. Okay. So alpha dekat sini. So nak cari theta, sekejap, let me erase this. Okay, nak cari theta sama dengan 180 tambah alpha ialah tadi kita dapat 33 darjah. Jadi theta ialah 180 tambah 33. Dia akan dapat 213 darjah. Soalan nak apa? Soalan nak tan theta. Okay, so tan theta kat mana Tak ada ruang dah Atas ni lah. Okay. Tan theta. So tan theta ialah tan theta kita dapat 213 darjah. Itu kan kalkulator je. Tan 213 you akan dapat 0.6494. Okay, so yang mana ni? Dia kurang lah dia round off lah. So A dengan B dah salah. Tapi negatif ke positif? Okay, so kita kena tengok lah kuadran mana dia jatuh. So dia jatuh kat kuadran ketiga kan sini. So dekat kuadran ketiga, sudut tan akan jadi positif ke negatif. Ini you kena ingat lah. Okay, so kalau kat kuadran pertama, semua sudut sin, cos dan tan semuanya positif. Okay, so untuk kuadran kedua, kuadran kedua sekejap aku lupa kena tengok. So kalau sini X opposite, so kalau sini X negatif, yang positif dia ialah sinilah opposite. So sin saja yang positif, kan? Kalau sini untuk kuadran ketiga kita ada, so kalau sini opposite negatif, bukanlah yang sini saja. Yang ni positif sekejap I lupa. So I cuba nak ingat balik. So kalau kita ambil, I guna warna lain lah just to show you. So macam mana I cuba tengok. So kalau kita ambil macam ni kan, kita bayangkan ni ada segitiga. And then ada satu sudut di sini. Kalau untuk sin, kita akan guna SOH. So opposite over hypotenuse. So sini koordinat X dia positif, koordinat Y dia positif. So opposite dia ialah tinggi Y lah. So positif, bahagi dengan hypotenuse pun positif. So sin positif. Cos pun sama, X dia koordinat positif. So you akan dapat cos kita guna kah. So sini adalah adjacent daripada sudut ni. So adjacent over hypotenuse pun positif sebab untuk kuadran 1 sin cos positif. Sama juga dengan tan. So tan ialah opposite over adjacent. So opposite dia ialah koordinat Y bahagi dengan koordinat X positif. So ini pun positif. So sama juga lah dengan sini. So kalau sini untuk koordinat yang positif ialah Y. Alright. So Y opposite lah. Sebab tu sin saja yang positif. Kalau you ambil kah untuk cos, paksi X, koordinat dia dah negatif. Sebab tu dia akan jadi negatif untuk cos sin.
Dan untuk tan pun sama, walaupun y positif tapi sebab dia punya koordinat x ialah negatif, so toa kan, so sini opposite over adjacent ialah negatif lah. Okay. So yang positif untuk kuadran 2 cuma sin. So you kena ingat lah, I rasa ada ramai je yang buat formula. Siapa yang ada ingat formula boleh share kat bawah. And then untuk yang kuadran ketiga, kita ada untuk koordinat x ialah negatif, koordinat y pun negatif. Okay, so kalau you ambil opposite over adjacent, kita akan dapat toa tan positif. Okay, kemudian kalau kita ambil untuk yang ni, kita akan dapat yang positif ialah x. So adjacent over hypotenuse lah, iaitu cosine yang positif. So untuk kuadran ketiga yang positif ialah tan. So dia akan jadi D lah. Alright. Okay, nombor 37, yang ni apa? Kekerapan. Kekerapan dan kekerapan longgokan, cari nilai x. Kekerapan longgokan ni you tambah je dengan frekuensi sebelum dia. So kalau sini 3, 3 tambah 7 you akan dapat 10. 10 tambah x akan dapat 19. 19 tambah 8 you akan dapat 27. Macam tu lah. So kalau 10 tambah x dapat 19, you boleh cari x sama dengan 19 tolak 10 lah. X sama dengan 9. Okay. Okay, 38 diberi persamaan matriks. Cari nilai 3P tambah Q. Okay, so kita buat dulu lah. Ini ada penambahan matriks. Okay, so tambah je dua matriks ni. Tapi sebelum tu kita kena darab dengan yang pemalar dekat luar lah. Dekat luar. Pemalar dekat luar. Variable on the outside of the matrix. Okay, so kita akan ambil 3P darab 5 ialah 15P. Kemudian yang ni negatif 9 darab 5 ialah negatif 45. Tambah dengan Q darab negatif 4 ialah negatif 4Q. Q darab 1, Q. Okay, ada dua elemen. Kemudian tambah je lah. Tambah you akan dapat 15P tambah negatif 4Q. So sama dengan 15P tolak 4Q. So itu adalah elemen pertama. Kemudian untuk elemen kedua, kita akan ambil negatif 45. Okay, tambah Q. So negatif 45 tambah Q. Okay, ada dua unsur kat sini. Unsur pertama, unsur kedua. So yang ni akan sama dengan 29. So akan dapat 15P tolak 4Q sama dengan 29. Lagi satu, okay, tak nampak lah. So dah terambil. 41. Negatif 41. So lagi satu yang ni akan samakan dengan elemen yang ni. Akan dapat negatif 45 tambah Q sama dengan negatif 41. So Q sama dengan negatif 41 tambah 45. Q sama dengan 4. So Q dapat 4. Kemudian kita boleh cari nilai P lah daripada persamaan pertama yang kita dah set up dekat sebelah kiri ni. So, you akan ambil 15P tolak 4. Q tadi 4 sama dengan 29. So, you akan dapat 15P sama dengan 29 tambah 16 lah. Sebab sini negatif 4 darab 4, you akan dapat negatif 16. Bawa ke kanan akan jadi positif. So, 29 tambah 16 ialah 45. Okay. So, P sama dengan 3. Alright, jawapan apa? Dia nak kalau 3P tambah Q. So 3P, 3 darab P tadi kita dapat 3. Okay. Tambah Q tadi dapat 4. So 3 darab 3, 9 tambah 4, 13. Okay. Okay, padam sikit sebab dah kacau sikit soalan yang bawah ni. Alright, 39. Ambil warna lain lah. Kita ada jadual yang menunjukkan beberapa nilai boleh ubah X, Y, Z. Keadaan Z berubah secara langsung. So, bila berubah secara langsung, dia sama baris dengan Z lah. So, Y ni akan berubah secara langsung dengan Z dan secara songsang. So, kalau songsang tambah pecahan, yang songsang tu akan duduk kat bawah pecahan dengan punca kuasa 2X. Macam tu lah. Okay, erase this. Jadi, hitung nilai P. So, P dekat sini. P satu baris dengan Z. So, kita nak cari Z lah. So, sebelum tu, apa kita boleh buat is kita guna yang ni dulu lah. And then kita boleh guna yang ni. So, yang ni kita tukar dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat Z sama dengan KY per X unsur kuasa 2.
punca kuasa 2. Okay. So, masukkan semua nilai yang ni. You akan dapat berapa? Z ialah 6 sama dengan K kita nak cari. Y ialah 4 per X punca kuasa 2 ialah 4 punca kuasa 2. Okay. So, you akan dapat 4 punca kuasa 2 ialah 4 kuasa 4. So, 4 kuasa 4 4 punca kuasa 4 ialah 2. Okay, 2. So, 2 darab 6, you akan dapat 12. Kemudian 12 dibahagikan dengan 4, you akan dapat K sama dengan 3. Okay. Alright, so sini boleh ganti masuk lah. K sama dengan 3. So, Z sama dengan 3Y per punca kuasa 2X. So, sekarang kita boleh cari Z lah, nilai P. Alright, so Z kat sini ialah P sama dengan 3Y dibagi 5 bahagi dengan X punca kuasa 2 ialah 9 punca kuasa 2. So, 9 punca kuasa 2 ialah 3. 3 sini, potong-potong, dia akan dapat P sama dengan 5 lah. C. Okay, soalan terakhir, 40. Izzah melambung sebiji bola ke udara dan dari sebuah bangunan yang tinggi. Cara 3 menunjukkan ketinggian bola pada T saat. Fungsi yang terlibat apa? Alright, so ni ganti masuk je. Okay, katakan you ada A. Okay, kita ambil kalau kalau T sama dengan 0, H sama dengan 10. Betul ke tak? So, adakah 10, H sama dengan 10? Adakah betul kalau T sama dengan 0? So, T sama dengan 0, so you akan dapat 0 tambah 0 tolak 10 lah. Sebab apa-apa yang darab dengan 0 akan dapat 0. So, yang ni tak sama. Sebab yang ni 10, yang ni negatif 10. So, salah. B salah. Untuk A salah, sorry. Untuk B, H ialah 19. Hai, cangkamannya. Okay. So, ini adalah 19. Okay, sama dengan, okay, kalau negatif 1 kuasa 2 tambah 10, 1 tambah 10. Kita dapat berapa? Kita akan dapat negatif 1 tambah 10 tambah 10. Kita akan dapat berapa? 10 tambah 10, 20. 20 tolak 1, kita akan dapat 19. So, ini dah sama lah. Okay. So, itu jawapan dia lah sebenarnya. Kalau you nak teruskan lagi pun boleh saja. Tak ada masalah. Okay. You buat je lah. Okay, tapi jawapan dia B. Okay, kita kan you nak buat jugalah yang H. So, kalau yang ni, kita boleh ambil, actually kita boleh ambil mana-mana pun lah, tak kisah pun. Kalau you nak ambil padanan yang ni pun boleh. Kalau you nak ambil padanan yang ni pun boleh. Mana-mana pun tak apa. Okay, katakan kita still nak buat padanan yang kedua ni. So, kalau untuk C, H sama dengan 19. So, adakah kalau guna yang sama kita akan dapat sama? So, untuk C, 1 kuasa 1 ialah 1 tambah dengan 10 tambah dengan 10 darab T. So, 10 lah. Sebab T kita ada 1 kan kat sini. Okay, tambah dengan, tolak dengan 10. So, here you will get, sini kosong. So, sini ada 1. So, ini dah tak sama lah. So, salah. Sama juga dengan D. You boleh buatlah sendiri. Tapi yang sama antara T sama dengan H, semua-semua tu, you ganti masuk, you akan dapat yang betul ialah B.